语。Ya, saya bersyukur bisa berkumpul berhadapan dengan rekan-rekan Bapak Ibu yang semangat sekali untuk belajar bahasa Mandarin ya. 我也很感谢主今天下午也可以跟大家就是很用功努力学汉语面对面。Ya, saya sebetulnya beberapa waktu lalu sempat juga pikir mau studi ya, sempat tanya-tanya teman saya Pendeta Abdiel ya, tapi beberapa waktu lalu pelayanan apa namanya kesempatan itu ya tidak kunjung tiba, akhirnya ya sudah seperti sekarang ya harus pakai penerjemah. 其实最近我有想到要学习语言，然后我有问我的朋友也是牧师，但是呢到目前我还没开始学习，所以呢现在还是用翻译。Ya, sebelum ke Jakarta saya aktif melayani bersama dengan rekan-rekan di PGTI pusat di Jakarta, Saudara. 我来雅加达之前，我就是在BGDI 那个中心服侍的。Dan sekarang hampir 1 tahun, sekitar lebih kurang 9 masuk 10 bulan, saya sekarang melayani di GKI Anugerah Bandung. 我已经10个月左右了，已经在给 Gaya Anugerah Bandung 服侍了。Ya, hari ini kita mau sama-sama belajar berkaitan dengan sebuah tema yang saudara juga pelajari secara berurut dari buku Rick Warren, The Purpose Driven Life. 今天我们要一起学，就是从华里克的书，就是从标杆人生的这个书。Mari kita berdoa terlebih dahulu. 我们先祷告。Bapa di sorga, kami bersyukur hari ini kami dapat berkumpul bersama. 在天上的巴夫，我们感谢主，你今天下午我们可以集合在一起。Kiranya Roh Kudus menolong kami ketika kami belajar firman Tuhan, Roh Kudus menerangi hati kami. 但愿圣灵帮助我们，当我们学习你的话语，圣灵可以光照我们的心里，Sehingga kami dapat memahami firman Tuhan dan kami pun dimampukan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. 让我们能够了解，也能够行出你的话语。Kedua hambamu Tuhan urapi, pakai kami untuk menyampaikan firman. 求你告摩你两位仆人，Di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. 我们祷告奉靠主耶稣基督的圣名，Amin. 阿门。Saudara, sebagai seorang pendeta, saudara, salah satu pelayanan yang saya lakukan adalah memimpin orang yang sedang berjuang untuk menghembuskan nafas terakhirnya, saudara. 弟兄姐妹，身为神仆，啊、我这个侍奉之一就是陪伴这个生病的人。Sebuah pelayanan yang saya harus jujur, saya tidak terlalu menyukainya. 说实话，这个服饰我不太喜欢的，Karena ini adalah masa-masa yang berat, saudara. 因为呢，你当一个人得了重病的时候，真的是很难的时刻。Tapi inilah hidup, bukan? 但是这是生活，是吗？Yang hidup itu satu hari pasti akan mengalami kematian. 我们的生活有一天，一定会遇到死亡。Nah, andai kata saya mengajak Anda membesuk seseorang yang sedang divonis umurnya sudah tidak lama lagi. 比如说，我邀请大家来跟我去探访一个，就是过了不久要死的的一个会友。Lalu ketika dibesuk, mungkin seperti di gambar ini di rumah sakit, eh kita mau berdoa kepadanya, tapi kemudian orang ini bertanya, 有可能在探访的时候，就像这个图画，当我们要
做祷告的时候呢？Apakah hidupku hanya berakhir ketika nafas ini berhenti? 然后这个人问我们，我的生活是不是当我这个没有呼吸了，那就结束了吗？Kira-kira saudara jawab apa, saudara? 你们大概会怎么回答呢？Saya yakin saudara sebagian besar dari kita setuju bahwa hidup tidak berakhir hanya ketika nafas berhenti. 我相信我们大部分相信，当我们没有呼吸了，我们的生命不停止。Saudara, kalau hanya hidup berakhir pada saat nafas berhenti, 主内的弟兄姐妹，如果我们的生命停滞的时候，当我们没有呼吸了的时候，maka kita tidak perlu melakukan acara kedukaan. 那我们不用有这个安慰呃安慰服饰。Acara kedukaan itu kita lakukan ada ibadah dengan sebuah pengertian bahwa saudara, kenalan kita yang meninggal dunia, itu memiliki kehidupan sesudah kematian. 这个安慰服饰呢，就是我们要兼顾大家，当我们死亡之后，我们还有盼望。Saudara, jadi di dalam diri kita ada sesuatu yang membuat kita yakin bahwa ketika nafas ini berhenti, hidup ini tidak berakhir. 所以呢，在我们心里，我们有一个信心，当我们停止呼吸的时候，我们的生命还没结束。Sayangnya, saudara, di dalam dunia ini kita dunia ini tidak mengajarkan untuk mempersiapkan diri kita berhadapan dengan kehidupan setelah nafas berhenti. 很可惜呢，在这个世界没有教我们如何来面对我们的来生。Di dalam diri manusia apapun agamanya, kerinduan untuk tahu bahwa ada hidup setelah kematian itu semuanya percaya, saudara. 其实每个宗教就是相信在我们死的时候有来生。Tapi sayangnya, saudara, dunia ini mengajarkan lain. 很可惜这个世界教的不一样。Saudara pasti setuju dengan saya kalau orang dunia itu pasti mengajarkan hidup ini adalah kesempatan, tapi kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk memiliki. 主内的弟兄姐妹，我们这个世界呢教导我们，我们的生命是一个机会，但是什么机会呢？就是拥有，就是拥有的机会。Jadi seumur hidup kita berjuang kalau bisa memiliki banyak itu lebih baik daripada memiliki sedikit, betul? 所以呢，在我们一生，我们拥有的多是比较好，是吗？Makanya ada yang mengejar karir, ada mengejar harta, mengejar pengakuan. Betul, saudara? 有人追求这个事业，追求钱，是吗？Iya. Ada juga yang mengejar ilmu. 也有人追求知识。Tapi pada saat meninggal dunia, semua yang kita miliki itu lenyap. 但是呢，在我们过世的时候，我们所拥有的是跟我们一起走。Tidak ada satupun yang bisa kita bawa setelah kita meninggalkan dunia ini. 那就是没有了。所以呢，当我们过世的时候，我们也没有带任何事。Tapi Alkitab berbicara lebih dalam daripada hanya sekedar memiliki. 但是呢，圣经不单说拥有的问题，Alkitab itu mengajarkan bahwa hidup ini adalah tentang mempersiapkan kekekalan. 圣经教导我们，生命的意义就是为永恒来做预备。Nah, kalau boleh saya tanya saudara ini hidupnya yang mana? Tentang hidup ini tentang memiliki atau sebaliknya hidup ini adalah tentang mempersiapkan kekekalan?
果可以问大家，在你们的生命，你们的生命的意义是什么呢？就是拥有，还是来为了永恒做一杯呢？Atau ada saudara yang terjebak masih bicara soal memiliki, tapi pengen juga ingin mempersiapkan kekekalan. 还是在我们当中，也有人，就是在一般，我要拥有，但是我也要为永恒做一杯。Saudara, kalau kita percaya hidup ini adalah tentang mempersiapkan kekekalan, maka yang terjadi begini, saudara. 如果我们相信，我们的生命的意义就是为了永恒做一杯，那就是这样子。Kalau kita bicara soal kekekalan, maka setelah kita meninggal dunia, setelah nafas berakhir, itu berarti ada sebuah start hidup yang baru. 如果我们说到这个为永恒做一杯的时候呢，当我们停止呼吸的时候，那我们的生命还有开始。Tapi kalau saudara kita bicara soal memiliki dan setelah kita meninggal dunia kita tidak bisa apa yang kita miliki tidak bisa kita bawa, maka itu pasti bicara soal finish. 那如果我们就是我们的生命意义的是拥有的呢？当我们停止呼吸的时候，呃，当我们过世的时候呢，我们说的就是结束。Kalau kita sebagai orang percaya, ketika kita ada di rumah duka, saudara, kita tidak sedang eh, merayakan akhir dari hidup seseorang, tapi permulaan dari kehidupan seseorang di dunia yang kekal. 身为基督徒，当我们在殡仪馆的时候，我们不再说一个人结束生命的，但是呢，我们说的是一个人正在开始这个来生的生命。Nah, saudara, jadi kalau kita melihat bahwa hidup ini sementara, ya, hidup ini mempersiapkan pada kekekalan, nah bagaimana kita harusnya mengisi hidup yang singkat ini? 如果我们知道我们这个生命是短暂的，然后我们还有就是永恒的生命，那我们要如何来生活呢？Saudara, firman Tuhan di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 itu menolong kita untuk memahami bahwa Allah itu memberikan kekekalan dalam hati manusia. 在传道书第3章第11章帮助我们了解，就是神将永生安置在世人的心里。Ya, ini ayat yang sangat kita sering baca, bukan? 其实这个我们常常读的是吗？Di dalam tadi seperti yang saya bilang, di dalam hati kita ada sebuah kerinduan untuk hidup selamanya. 刚刚我有说，在我们的心里其实有渴慕，就是要永远的生活。Dan firman Tuhan dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 ini berkata, Tuhanlah yang menaruh itu di dalam hati kita, saudara. 那在传道书第3章第11节记载说，其实神把那个放在我们的心里。Lalu Rasul Paulus di 2 Korintus 4 ayat 18 berkata seperti ini. 然后呢，使徒保罗在哥林多后书第4章这样说的：Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, 原来我们不是顾念所见的，melainkan yang tidak kelihatan. 乃是顾念所不见的。Karena yang kelihatan adalah sementara, 因为所见的是暂时的， sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. 所不见的是永生的。Jadi saudara, hidup di dunia memang hidup yang dipenuhi dengan hal-hal yang sementara. 所以呢，我们在这个世界上，其实我们的生活就是短暂的。Coba yang ada di depan saudara apa nih? 在我们的前面有什么呢？Boleh bantu jawab? 有人可以回答吗？Apa yang saudara lihat di depan? 你们看的是什么呢？在你们的前面， Ayat Alkitab. Ya boleh unmute.
Apa, Ayat Ci? ayat Alkitab Ayat Alkitab. Enggak, maksud saya yang di depan. Apa yang dilihat? Ayat Alkitabnya ada di mana? di layar. Layar. Layar laptop, bukan? Iya, Ya, laptop berapa lama sih tahan? sampai 我们的 baterainya Ya, sementara bukan? sementara. Ya, 那是短暂的事吗？kita punya laptop, kita punya handphone yang mungkin saudara pakai sekarang. Itu nggak lama, saudara. 我们手提电脑，我们的手机都是短暂的，Sebentar juga rusak. 过了不久也可以坏了。Apalagi yang sementara. 还有什么是短暂的呢？Saya pakai kacamata, saudara. 我用眼镜 Eh, Saudara Warti juga pakai kacamata. 翻眼也是用眼镜，Kenapa pakai kacamata? 有很多人就戴眼镜 Ayo, kenapa kita pakai kacamata? 为什么我们戴眼镜呢？Karena nggak bisa lihat. Karena nggak bisa lihat ya. Karena mata kita yang dulu waktu lahir, wah, ini mata bisa lihat dengan jelas ya. Tapi mulai tambah umur, matanya udah mulai ada mengalami lensanya mengalami kerusakan, betul? 为什么我们戴眼镜呢？因为我们出生的时候，我们的眼睛还好的，但是呢，我们就是增加年龄的时候，我们的眼睛就是更模糊了。Jadi saudara bukan hanya apa yang saya lihat di hadapan saya ini yang sementara, tapi bahkan mata yang saya pakai untuk melihat pun sementara. 不仅在我们前面的东西是短暂的，连我们的眼睛也是短暂的。Dan sejauh kita memandang sekeliling kita, apa yang kita lihat itu adalah materi yang bersifat tidak kekal. 在我们就是周围的东西，一切都是短暂的事物。Segala materi adalah sementara dan tidak bisa dibawa ke dalam hidup setelah hidup di dunia ini selesai. 一切事物都是短暂的，我们也不能带到我们的来生。Saudara, kalau bicara tentang hal ini, saya jadi ingat orang ini, saudara. 如果说到这个事情，我记得这个人物，Ini namanya Alexander the Great. 他的名字叫亚历山大大帝，Ini orang hebat sekali. 他是就是很伟大的人。Daerah kekuasaannya itu luar biasa. 他所政府的地方很多的。Ini di bawah ada Mesir, ada Mesopotamia, ada Media, ada Persia, Babilonia, sampai ke daerah sini semua ini adalah daerah kekuasaannya. 有这个Mesopotamia、美迪亚、波西、巴比伦这些地方，Luas sekali. 很多。Tapi orang ini bilang begini, saudara. 但是呢，这个人这样说的：Waktu dia mau berhadapan dengan kematian, dia minta kepada orang-orangnya, 当他要面对死亡的时候呢，那他对 dia bilang 就是他的人这样说的： kalau aku mati, tolong buatkan lubang di samping kanan kiri peti matiku. 当我死的时候，在我的坟墓旁边，请你们做两个空， Biarkan dia bilang kedua tangannya itu ya eh, keluar, tidak di dalam peti, tetapi tangannya itu biar orang bisa lihat tanganku yang kosong. 让我的两只手就是在这个灵柩的外面，不在灵柩的里面，让其他的人可以看见我的手。 Saudara, Alexander the Great, penguasa yang hebat ini, ingin mengajarkan kepada banyak orang bahwa sekalipun dia hebat, dia luar biasa, punya banyak, tapi waktu dia meninggal dunia, dia pergi dengan tangan kosong. 这个亚历山大大帝的这个人物，
他是很棒、很伟大的人物。他是要教导我们什么呢？他要教导，当他死的时候，他所拥有的，他没有带走的。Terus jadi tidak ada yang kita bisa bawa ke dalam dari dunia yang fana ini. 之类的弟兄姐妹，所以呢，我们在这个世界短暂的世界，我们没有我们不能带任何事物。Saudara, saya punya satu gambar tentang istana pasir. 在这里呢，我有一个图画，那就是沙堡。Saudara bayangkan ada orang anak kecil yang bermain pasir di tepi pantai. 我们可以思想一下，有一个孩子在沙滩玩这个沙土。Lalu dia membangun, saudara ya, dengan pasir itu susah payah bersama dengan teman-temannya. Jadi istana pasirnya itu wah indah sekali. 他跟他的朋友努力的这个盖一个沙堡。Berapa lama dia bangun ini, saudara? 大概他会花多少时间盖的这个样子？Pasti lama sekali, bukan? 一定很久吧？ Saudara, untuk membangun istana pasir yang bagus seperti ini diperlukan waktu yang lama, diperlukan kreativitas, dan diperlukan juga kesabaran. 要盖这个这样美好的这个沙堡，就是需要很多的时间，需要忍耐。Saudara, tapi kalau air pasang nih, air laut ini pasang dengan sekejap, saudara, menghapus semua jerih payahnya, semua usahanya. 但是呢，如果水冲过来的时候，那一切都没有意义了。Saudara, demikian juga kita hidup di dunia yang sementara ini. 那当我们活在这个短暂的生活，短暂的这个世界也是这样子。Saudara, tidak semua hidup kita ini susah, bukan? 没有，不是我们每个人都是活得很难，是吗？ Ada yang indah-indah yang bisa kita kenang, bukan? 有些事是美好的事，配得我们来思想。Banyak dari kita yang juga mungkin punya harta, punya keluarga, punya apapun yang luar biasa. 我们也是有很多，就是我们当中也有财宝，也有就是家人， Tapi semua itu seperti istana pasir ini, 但是呢，bisa langsung hancur. 我们所拥有的就像这个沙堡。Saya sore ini akan ke rumah duka memimpin acara kedukaan. 我今天下午会去殡仪馆服侍。 Saudara, yang meninggal dunia adalah seorang suami yang baru berumur lebih kurang 34 tahun. 过世的人就是一个男生，才34岁。 Saudara, gurunya, istrinya adalah jemaat kami. 他的妻子是我们的会友， Suaminya pergi keluar negeri untuk bekerja, saudara. 她的丈夫是去国外工作的。 Dia pergi keluar dengan harapan dia bisa punya penghasilan yang lebih banyak, bisa membahagiakan istri dan anak-anaknya. 他去国外是有希望可以取了更多的钱来让妻子和孩子幸福。 Tapi tidak ada yang tahu, saudara, di luar negeri lah kemudian dia meninggal dunia. 但是没有人知道他会在国外过世， Itulah hidup. 那就是生命。 Saudara, jadi yang kalau saya mau simpulkan, kebenaran inilah yang Allah ingin kita hidupi, saudara. 如果我可以做结论的时候，如果我可以做结论的话，那神就是要我们了解这个方面。 Manusia itu diciptakan bukan hanya untuk kehidupan sementara di dunia ini, tetapi untuk kekekalan. 人类被造不仅是为了短暂的世界，更是为了永恒。
Saudara, hidup di bumi adalah persiapan menuju kehidupan yang sesungguhnya di kekekalan bersama dengan Allah. 地上的生命是为将来与上帝同在的真实永生所做的预备。Atau kalau saya mau simpulkan dari Alkitab, saudara, dengan kata lain, saya ingin katakan bahwa manusia itu diciptakan bukan hanya untuk dunia yang fana, 如果我可以从这个圣经来做结论的话，那我可以说，melainkan 人类被造不仅为了这短暂的世界，melainkan untuk kekekalan bersama Kristus. 乃是为了与生命，为了主基督同享永恒的生命。 Dan hidup di bumi ini adalah awal perjumpaan menuju rumah abadinya. 在世上的生命是同往他永恒家园的初次相遇。 Kalau saudara baca di buku Rick Warren di hari keempat ini, dia berkata begini, kekekalan itu dengan siapa kita berelasi di kekekalan, tergantung dengan siapa sekarang di dalam dunia kita membangun relasi. 如果我们读这个华利克的这个第四天的标杆人生，他有说，就是我们在来生的这个关系，就是按照我们在地上是跟谁有关系。 Kalau kita nggak pernah membangun relasi dengan Tuhan selama kita hidup di dunia, bagaimana mungkin kita bisa berharap 如 nanti 果 dalam 我 kekekalan kita bisa berhubungan dengan Tuhan? 如果我们在地上，我们从来没有跟上帝有联系的话呢，我们俩在来生的时候，我们如何有跟上帝有这个联系呢？ Saudara, makanya Matius, firman Tuhan, Tuhan Yesus bilang begini, jangan mengumpulkan harta di bumi, kumpulkan harta di sorga. 所以呢，在马太福音有说，我们不要积攒就是在地上的财宝，但是呢，我们要积攒在天上的财宝。 Dunia ini akan lenyap dengan segala keinginannya, tapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. 这世界和其上的情谊都要过去，唯独遵行神旨意的是永远长存。 Jadi saudara, kalau kita mau kumpulkan harta di sorga, saudara, kita harus bangun dulu pribadi hidup kita bersama dengan Tuhan yang menjadi satu-satunya harta kita di sorga nanti. 所以呢，我们如果要积攒这个在天上的财宝，我们就是要跟我们主基督有亲密的关系。 Jadi saudara, sewaktu kita di dunia memang kita perlu harta dunia ini untuk hidup. 当我们存在这个地上，对我们是需要这些事物。 Saya perlu uang untuk beli laptop supaya saya bisa pelayanan hari ini. 我需要钱来买手提电脑，让我今天可以服侍。 Saya perlu kendaraan supaya anak istri saya lebih mudah untuk pergi ke sekolahan. 我需要汽车，让我妻子和孩子可以方便去学校。 Kita perlu bangun gedung gereja supaya orang-orang bisa beribadah di dalamnya. 我们需要盖一个教会，让很多会友可以在里面做礼拜。 Tetapi semua itu bukan hanya untuk di dunia ini. 但是呢，那一切不单单目的不单单就在这个地上而已。 Gedung gereja yang mungkin saja memakan dana besar, tetapi dipakai supaya orang datang bisa bertemu dengan Tuhan. 有可能这个花很多钱的教会，但是呢，虽然他花很多钱，但是呢，这个教会可以来来让很多人在里面做礼拜。 Saudara, uang saya, tenaga saya yang sementara ini, ketika saya persembahkan kepada Tuhan, itu diubah untuk membawa orang-orang untuk bertemu dengan Tuhan dan memiliki kekekalan. 我这个短暂的力量，短暂的钱，那就是可以使用来带
带灵魂来亲近神。Jadi saudara, apa yang kita miliki, kalau kita persembahkan kepada Tuhan, maka satu hari apa yang fana, yang tidak berarti ini, di tangan Tuhan diubahnya menjadi sesuatu yang berarti. 所以呢，我们所拥有的，如果我们把这一切献给神，那神可以改变，成为，嗯，就是从没有意义的变成很有意义的。Saudara seperti nyala lilin yang kecil. Mungkin tidak mengubah ruangan, tetapi dia memberikan cahaya untuk orang lain menemukan jalan. 就像这个小蜡烛一样，虽然它也许无法光亮整个房间，但是呢，它能为他人指引方向。 Saudara, hidup kita ini yang sementara ada lilin untuk kekekalan. Apakah terang yang kita bawa membawa orang kepada Kristus? 我们这个短暂的生命是永恒中的蜡烛，那我们这光芒是否将人影响基督呢？ Saudara, kemarin ada seorang pembimbing remaja cerita kepada saya. 昨天有一个这个少年团契的领袖跟我说话。 Dulu dia punya teman seorang pria yang tidak pernah mau ke gereja. 以前他有一个朋友，就是男生的朋友，以前他没有来过教会。 Lalu dia bilang begini, kenapa saya harus ke gereja? Kalian ke gereja juga hidupnya sama dengan saya. 他说：“为什么我要去教会呢？你们去教会的人也跟我一样也有跟我一样的生活。 Waktu ujian kalian juga sama dengan saya, kalian nyontek juga. 当考试的时候，你们也偷看，像我一样。” Saudara, hari itu dia bilang dia jadi sadar. 亲爱的弟兄姐妹，那时候我朋友就是这个少年团契的领袖说，他了解了。 Bahwa ada orang-orang di sekelilingnya yang melihat dia, melihat kesaksian hidupnya. Kalau kemudian saya melakukan hal yang salah, saya tidak menjadi terang untuk membawa orang kepada Kristus. 他那时候是真正发现，其他人就是看他的生命，当他做错的时候，其他人就是会觉得他没有成为祝福。 Saudara, sebab itu teladan kita adalah Tuhan Yesus, bukan? 所以呢，我们的榜样就是主基督。 Saudara, Tuhan Yesus untuk mengorbankan segala-galanya, bahkan nyawanya sendiri dia berikan kepada manusia berdosa. 主耶稣已经牺牲了一切，甚至牺牲了他生命，为了我们。 Dia tunjukkan kasihnya di atas kayu salib supaya dia bisa membayar semua hutang dari orang-orang berdosa. 他展现了他的爱，就是在十字架上，还起我们的债。 Dan Alkitab berkata setiap orang yang datang kepadanya, percaya kepadanya, memiliki kehidupan yang kekal. 圣经说，就是每个人来到他跟前，信他，会有永生。 Sebab itu saudara jangan habiskan hidupmu untuk hal-hal yang akan terbakar di akhir zaman. Bangunlah mahkota kasih yang tidak akan pernah pudar. 所以呢，弟兄姐妹，不要将生命耗费在终将被烈火吞噬的事物上，建造那永不褪色的爱的冠军吧。 Mungkin ada orang-orang tertentu di dalam lingkaran pertemananmu yang belum mengenal Tuhan. 有可能在我们就是朋友周围有些人还没信主。 Saudara boleh 10 menit saja gunakan waktu untuk berdoa bagi dia. 我们来用10分钟来为他祷告。 Kalau saudara tahu ada teman sedang susah, saudara boleh ambil waktu sebentar telepon dia. 如果你知道有朋友在就是有难处的时候，你可以花一点时间来给他打电话。
Mungkin dengan cara seperti itu, saudara bisa membawa orang itu untuk bertemu dengan Kristus. 有可能，当我们用这个方法，我们可以带他来认识主基督、主耶稣。Saudara, dalam pelayanan ada banyak uang yang diperlukan untuk pelayanan. 在我们做就是侍奉，我们需要很多钱。 Gereja kami membangun sekolah yang ada di Sumba, saudara. 我们教会就是要盖一个学校，在苏巴要盖一个学校。 Bahkan ada anak-anak yang tidak pernah mengecap pendidikan di sana dibawa ke Bandung, lalu mereka sekolah kuliah di Bandung. 甚至呢，在那边有很多学生没有学过书，然后呢，就是他们带到万隆，然后在万隆学校学习。 Saudara, semua itu perlu dana uang. 那时候那一个全部都需要钱。 Dan dana yang dikumpulkan bukan dari orang yang hanya bisa kasih uang 1 miliar, bukan. 这些钱不单单就是靠一个，就是会先上很多钱而已。 Tapi mungkin ada seorang janda yang tiap bulan hanya bisa kasih 100.000, tiap bulan hanya bisa kasih 100.000. Uang itu pun berarti bagi pekerjaan misi. 有可能当中有我们就是也有一个寡妇，她每个月只有可以给10万吨，但是呢，对我们来说这是很宝贵的。 Kiranya Tuhan menolong kita supaya kita memakai hidup kita yang sementara ini sebagai persiapan untuk menuju kekekalan. 但愿主耶稣帮助我们，让我们可以在这个短暂的世界上，可以在我们的来生永恒的这个生命做预备。 Mari kita berdoa, saudara. 我们来祷告， Ya Bapa di sorga, 在天上的阿爸父， ajari kami untuk menghitung hari-hari kami, 求你教导我们数算我们的日子， agar kami memiliki hati yang bijaksana. 让我们有一个有智慧的心， Bantu kami untuk tidak hidup untuk hal-hal yang sementara saja. 帮助我们不为就是暂时的事情活着。 Bantu kami untuk bekerja untuk kekekalan. 帮助我们为了永恒来工作。 Tuhan pakai hidup kami untuk membawa orang-orang untuk bertemu dengan Kristus. 求你使用我们的生命、我们的生活，带来很多新灵魂来到你的跟前。 Terima kasih. 感谢主， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告，奉靠主耶稣的名， Amin. 阿门。